Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang sedang mengikuti video ini. Saya doakan supaya semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan praktikum pada semester ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Unit Praktikum kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk slot pada kali ini. Saya Encik Muhammad Nazri bin Saad selaku kaunselor pelajar IPG Kampus Ipoh akan berkongsi sedikit tips dan panduan kepada anda semua untuk memudahkan anda membuat persiapan menjalani latihan praktikum pada semester ini. Okey, seperti yang kita maklum, praktikum anda pada kali ini akan dijalankan secara atas talian, secara PDPR bersama dengan pelajar-pelajar sekolah anda nanti. Dan ini semestinya akan memberi satu cabaran kepada anda semua kerana praktikum pada kali ini dijalankan secara atas talian. Apabila disebut dijalankan secara atas talian, ini bermakna amat beza sekali situasinya, suasananya dengan praktikum dijalankan secara bersemuka, dan pastinya mempunyai kelebihan yang tertentu yang boleh anda gunakan supaya anda mendapat prestasi atau grade yang cemerlang dalam praktikum pada semester ini. Okay, kita masuk kepada sedikit kongsian daripada saya. Diharap kongsian ini dapat membantu anda untuk memudahkan perjalanan praktikum anda pada kali ini. Yang pertama adalah anda perlu sedar bahawa anda akan menjalani praktikum pada kali ini secara atas talian. Anda perlu terima hakikat bahawa anda menjalani praktikum pada kali ini secara atas talian dan bukannya secara bersemuka. Okey, itu yang pertama. Sedar dan juga menerima hakikat anda akan menjalani praktikum secara atas talian dan pastinya yang seperti saya sebut di awal tadi mempunyai pelbagai cabaran dan halangan. Tak kurang juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang boleh anda gunakan sepanjang praktikum ini dijalankan. Yang kedua, anda perlu buat beberapa persediaan sebelum memulakan kelas. Okey, sebelum memulakan kelas. Okey, kita sentuh yang pertama adalah sebelum memulakan kelas, anda pasti bila mana anda mendaftar melapor diri sebagai guru pelatih di sekolah, anda akan diberi satu jadual waktu yang khusus untuk anda pada semester ini. Pastikan anda semak jadual anda dan pastikan anda tahu bila dan masanya dan hari apa kelas anda perlu dilaksanakan secara PDPR bersama dengan pelajar-pelajar nanti. Jangan anda cuai, jangan anda terlepas pandang, jangan anda ambil mudah tentang jadual pengajaran anda. Terutamanya sekarang semuanya dijalankan secara atas talian. Untuk itu anda perlu be on time. Okey, tepat pada masanya, pada hari dan ketika untuk anda melaksanakan kelas PDPR. Kerana ini akan memberi satu persepsi yang positif ataupun negatif ke atas diri anda oleh pelajar-pelajar anda dan juga oleh ibu bapa pelajar nanti. Kebiasaannya yang biasanya pelajar-pelajar sekolah rendah ini menjalani PDPR dibimbing oleh ibu bapa mereka di rumah. Jadi jika anda lewat memulakan kelas yang menyebabkan ibu bapa terpaksa menunggu untuk anda terima mereka masuk ke dalam atas talian dalam Google Meet, ini salah satunya akan menyebabkan persepsi yang negatif terhadap anda kepada ibu bapa. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, pastikan anda semak jadual anda bila masa waktu anda memulakan kelas dan pukul berapa anda kena bersedia untuk memulakan kelas secara online. Okey. Itu yang pertama sebelum persediaan sebelum memulakan kelas. Okey, yang kedua, bahan-bahan pengajaran. Berbeza dengan praktikum secara bersemuka, kebiasaannya bahan-bahan disediakan dalam bentuk hard copy. Okey, mudah, sangat mudah dan biasanya sudah tersedia. Berbeza dengan secara online atas talian, bahan-bahan pengajaran anda perlu disediakan dalam bentuk soft copy. Bermakna persediaan itu perlu dilakukan sehari ataupun 2 hari sebelum kelas itu dilaksanakan. Kadang-kala ada juga cikgu-cikgu yang sedia ada sekarang ini memberi latihan ataupun bahan-bahan pengajaran berbentuk soft copy ke dalam grup WhatsApp sehari ataupun 2 hari sebelum kelas, bagi memudahkan perjalanan pada kelas pada hari kejadian. Jadi anda perlu menyediakan segala bahan-bahan yang anda perlu ingin gunakan sewaktu kelas nanti
perlu sediakan sehari ataupun 2 hari lebih awal. Okey, bagi memudahkan, bagi melancarkan perjalanan kelas anda pada hari kejadian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anda sebagai guru pelatih yang masih muda, yang masih fresh, yang sangat dekat dengan teknologi, perlu menguasai ataupun mendalami aplikasi-aplikasi yang terkini, aplikasi yang canggih dan kreatif untuk digunakan sewaktu PDPR kelas anda. Apa guna menguasai aplikasi ini? Okey, pelajar sekolah rendah sebenarnya mudah tertarik dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada zaman ini. Okey, pelajar sekolah rendah lebih mudah tertarik dengan aplikasi sebenarnya. Jadi bagi memudahkan, jadi untuk menarik minat dan juga perhatian pelajar kelas anda untuk kekal berada di kelas anda sehingga akhir nanti, sehingga waktu-waktu yang akan datang nanti, anda perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memenuhi dan juga yang terkini. Okey, supaya pelajar-pelajar ini sentiasa berminat, sentiasa tertarik, sentiasa excited untuk mengikuti kelas anda. Kebiasaannya apabila dijalankan secara bersemuka, kelas-kelas yang diajar oleh guru-guru pelatih adalah kelas yang sangat dinantikan oleh pelajar-pelajar. Okey, jangan jadikan apabila praktikum dijalankan secara online, ini adalah satu penghalang untuk anda merasai suasana yang sebegitu. Okey, praktikum dijalankan secara online bukanlah satu keadaan yang menyebabkan anda tersekat untuk lebih perform. Sebenarnya ini praktikum secara online ini mempunyai kelebihan yang tersendiri untuk anda lebih perform, untuk anda lebih cemerlang, untuk anda lebih kreatif sebenarnya dalam menggunakan bahan-bahan sewaktu proses PDPR dijalankan. Yang seterusnya, okey, persediaan mental dan juga emosi anda sebenarnya. Okay, apabila kelas dijalankan secara online, okey, kebanyakan pelajar-pelajar sekolah rendah ini dia terlalu excited menggunakan gadget. Okey, apabila dibuka kamera, apabila dibuka mic, akan berlakulah suasana yang sangat bising, akanlah berlakulah sesuatu situasi yang tidak ada akan jangka, dan ini pastinya memberi cabaran kepada anda untuk mengawal situasi yang berlaku di dalam meet tersebut. Jadi gunakan kebijaksanaan anda, gunakan kreativiti anda untuk mengawal keadaan kelas yang berlaku pada ketika itu. Okey, sebab apa? Ada ketikanya pelajar-pelajar ini akan mengganggu proses pengajaran anda, dan ada ketikanya suasana ini akan meningkatkan lagi semangat anda untuk mengajar dan meningkatkan lagi semangat pelajar-pelajar untuk berada di dalam kelas itu. Jadi anda nilai sendiri dan anda buatlah sesuatu yang menarik, yang mampu untuk membantu anda menyalurkan, untuk memberi ilmu yang sepatutnya anda berikan pada ketika itu seperti mana yang anda rancang. Yang kedua, pada ketika kelas online ini berlaku, kadang-kadang ada juga pelajar-pelajar yang mempunyai masalah capaian internet. Okey, tidak semua pelajar-pelajar duduk ataupun tinggal di kawasan-kawasan yang mempunyai capaian internet yang sangat laju ataupun capaian internet pada tahap yang stabil. Ada juga pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman, dan ini sudah pasti akan memberi gangguan atau mempengaruhi capaian internet yang diperolehi sewaktu kelas PDPR anda dijalankan. Sehubungan itu, anda sebagai guru perlu mengenal pasti siapakah pelajar-pelajar yang mempunyai masalah capaian internet dan apakah punca dan juga penyelesaian yang perlu anda lakukan. Jadi anda perlu buat penelitian, anda perlu buat pemerhatian dan juga perlu buat penambahbaikan supaya pengajaran PDPR anda itu dapat disampaikan kepada semua pelajar kelas anda. Tiada seorang pun yang tercicir, dan anda perlu fikir secara kreatif dan secara luar biasa supaya masalah ini dapat diatasi dengan sewajarnya, supaya apa yang anda target, objektif pengajaran anda itu tercapai. Okey, itu saja saya rasa perkongsian yang perlu saya sampaikan, sedikit perkongsian yang perlu saya sampaikan kepada anda. Beberapa perkara yang saya highlightkan tadi yang perlu anda ambil perhatian supaya anda lebih bersedia untuk menjalani praktikum ini secara atas talian. Ada pro and con-nya anda menjalankan kelas secara PDPR, dan ada kelebihannya sebenarnya kepada anda jika anda menggunakan peluang ini sebaik mungkin.
dan anda mungkin menjadi calon cemerlang untuk praktikum pada kali ini. Jadi saya doakan supaya anda dipermudahkan menjalani praktikum pada kali ini dan anda mendapat keputusan yang cemerlang di akhir nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.